Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Jadi apa khabar semua? Terima kasih teruskan kesetiaan anda bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi tentunya untuk Koma Aja dan juga Fina di sini temani Koma hinggalah jam 2 petang nanti. Okey, dan juga hari ini eksklusif di Perak FM ada sesuatu yang kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Tapi sebelum tu inginlah kita maklumkan kepada para pendengar di mana Kerajaan Persekutuan akan memulakan program Sejahtera Komuniti Madani yang mana permohonan boleh dibuat bermula pada 25 Mac 2024 sehingga 30 September 2024 dan tentunya program Sejahtera Komuniti Madani atau singkatannya Sejati Madani ini merupakan inisiatif baharu Kerajaan Madani yang bertujuan untuk merancangkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti bagi meningkatkan pendapatan dengan pemberian dana sehingga RM100,000 kepada komuniti yang layak. Dan juga untuk mengetahui dengan lebih lanjut berhubung dengan Sejati Madani ini, Fina tidak berkeseorangan, eksklusif di Perak FM kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Syamsul Zaman bin Haji Sulaiman iaitu Pengarah Pembangunan Negeri, Pejabat Pembangunan Negeri Perak, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudi luangkan masa bersama dengan kita pada pagi ni. Kita yang patut terima kasih kerana dijemput untuk bersama dengan pendengar bagi memaklumkan tentang program ini. Ya, maksudnya kita saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi apa-apa pun sekali lagi lah sebelum kita mulakan selamat berpuasa dululah kita ucapkan kan hari ni kan. Okey, dan juga kita nak teruskanlah dengan topik kita yang cukup bagus ini dan mungkin pendengar-pendengar pun nak mengetahui dengan lebih lanjutlah mengenai Sejati Madani. Apa itu Sejati Madani? Dan juga baru-baru ini Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri yang berbahagia Datuk Azman bin Ibrahim telah bersiaran dalam slot Selamat Pagi Malaysia pada 4 Mac 2024 yang lalu di mana yang membicarakan tentang program Sejahtera Komuniti Madani ni. Jadi mungkin ada di kalangan pendengar kita yang terlepas ataupun dah dengar tapi mungkin nak orang kata imbas kembali apakah maksud sebenarnya tu kan. Jadi mungkin kita nak minta Datuk jelaskanlah mengenai program Sejahtera Komuniti Madani ni. Silakan. Okay, terima kasih. Terlebih dulu terima kasih sekali lagi kerana menjemput Pejabat Pembangunan Negeri Perak untuk ke sini bagi memberi penjelasan tentang program Sejahtera Komuniti Madani yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Jadi program Sejati Madani ini merupakan inisiatif baru yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika pembentangan bajet 2024 di Dewan Rakyat pada tahun lepas. Jadi Pejabat Pembangunan Negeri di Negeri Perak ataupun unit penyelarasan pelaksanaan di peringkat keseluruhannya diberi tanggungjawab untuk menyelia dan menyelaras pelaksanaan program ini. Jadi program ini dilaksanakan bertujuan untuk merancangkan aktiviti ekonomi melibatkan 5 sektor tumpuan iaitu yang pertama pertanian dan makanan, jahitan dan kraft tangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitality dan aktiviti hijau dan kitar semula. Jadi ada 5 bidang yang ditawarkan dan kita harap pihak komuniti saya ingat dah biasa terdedah dengan program-program sebegini. Jadi sebentar lagi kita akan jalankan. Harap orang ramai terutama komuniti mengambil peluang untuk menyertai program ini yang mana kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1 bilion ringgit untuk diagihkan kepada komuniti di mana nilai geran ini ada sehingga RM100,000 bagi setiap komuniti.
bagi menjayakan program Sejati Madani ni. Okey, baik. Dan tentunya pendengar-pendengar pun nak tahu macam manalah caranya tu kan. Ya. Okey, dan juga menerusilah penjelasan Datuk tadi. Mungkin ada dalam pendengar kita yang ingin tahulah apakah yang membezakan program Sejati Madani ni dengan program-program yang lain yang telah diperkenalkan sebelum ni. Okey. Kalau dulu selalunya top down pendekatan, maksudnya kita tentukan projek, Ya. dia orang pelaksana. Kali ini komuniti tentukan apa projek. okey. Kita dah tentukan tadi 5 bidang. Jadi komuniti tentukan bidang apa yang dia nak masuk mengikut kemahiran masing-masing. Okey. Dan lepas itu kita akan beri pertimbangan lah atas permohonan. Jadi berbanding dengan program lain juga, program ini bukan individu. Ya. Dia mesti di satu kampung atau di satu komuniti berpakat Ya. dan mungkin dengan kerjasama penghulu dan pejabat daerah cadangkan program apa yang dilaksanakan, dan nanti kita akan buka permohonan secara dalam talian untuk mereka mohon. Jadi itu menariklah. Jadi kita yang tentukan apa yang kita nak buat. Ya, Jadi kita boleh utarakan apa yang kita nak. InsyaAllah akan diberi bantuan dengan sewajarnya. Okey, itu memang cukup menarik. Dan juga mungkin yang berikutnya lah, kita percaya bahawa program yang diilhamkan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini akan mendapat sambutan yang luar biasa, confirm, dari kalangan rakyat, khususnya komuniti di peringkat akar umbi. Jadi mungkin Datuk boleh perjelaskanlah kumpulan komuniti sasaran yang layak memohon program Sejati Madani ni, dan juga kaedah sekiranya kumpulan komuniti ini berminat untuk memohon ni. Macam mana tu? Tafsiran komuniti bagi program ini adalah merujuk kepada kumpulan orang atau masyarakat yang ditinggal di sesuatu daerah atau negeri atau negara, tidak termasuk pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Ya. Bagi masuk ini, kumpulan komuniti yang dikenal-pasti untuk membuat permohonan ada seperti yang pertama, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, ataupun Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JKKP. Kalau di Sabah Sarawak itu komuniti Rumah Panjang, komuniti kampung orang asli, komuniti kampung yang dapat pengesahan lah daripada pejabat daerah, dan juga persatuan penduduk yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dengan status pendaftaran yang masih aktif. Cuma untuk melayakkan ini, kita akan timbang satu permohonan sahaja daripada setiap komuniti dengan jumlah geran yang saya sebut tadi sehingga 100,000. Komuniti boleh pilih satu atau lebih program, maksudnya ada cantuman program, ataupun satu saja semasa dia membuat permohonan nanti. Itu bermaksud pemohon hendaklah menghantar permohonan bagi satu atau lebih program secara sekaligus dalam sistem My Sejati Madani. Ya. Dan juga permohonan adalah tidak melibatkan aktiviti pembangunan fizikal dan infra seperti pembinaan, ubah suai dan baik pulih bangunan jalan, peparitan. Jadi yang ni kita akan jelaskan bila dia mohon nanti. Kita akan beri penjelasan lanjut apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dia juga tidak bolehlah melibatkan program yang menimbulkan isu sensitif seperti agama dan kaum, dan tidak boleh dimiliki oleh individu kerana dia tidak menepati skop program Sejati Madani. Tapi sebelum itu saya nak ambil kesempatan nak ingatkan kepada semua bahawa kerajaan tidak melantik sebarang ejen untuk program ni. Tiada ejen. Jadi maksudnya permohonan ni terus daripada komuniti kepada pihak melalui laman web nanti yang akan kita jelaskan. Jadi tidak ada orang tengah yang akan terlibat kecuali penghulu ataupun ketua kampung yang akan terlibat untuk membantu komuniti tersebut. Jadi tak adalah orang tengah, direct teruslah kiranya kan. Terus, ya. Okey, baik. Jadi permohonan nanti kita akan buka mulai 25 Mac. Akan kita melalui laman web https
sejatimadani.icu.gov.my. Nanti insyaAllah garis panduan ni kita akan edarkan kepada daerah-daerah untuk memudahkan permohonan. Di samping itu, permohonan boleh juga dibuat melalui mana wakil ahli JPPK, JPKKP ataupun komuniti kampung yang akan diberi kuasa, ataupun wakil yang dilantik oleh tuan rumah ataupun tok batin. Yang ni maklumat lanjut, yang ni maksudnya apa yang kena hantar dan sebagainya, kita akan detailkan di dalam laman web tersebut. Jadi kita harap yang paling penting ialah komuniti perlu bersedia daripada sekarang. Kita akan buka talian ni mulai 25 Mac. Sebenarnya kita dah war-war pun melalui pegawai daerah, penghulu dan sebagainya bahawa program ni akan dilaksanakan tidak lama lagi. Jadi saya percaya kebanyakan komuniti telah bersedia untuk membuat permohonan. Jadi kita harap sambutlah peluang yang diberikan oleh kerajaan ini untuk memajukan ekonomi komuniti. Ya, jadi dah boleh rancang lah dari sekarang nak buat apa ni kan, bersama dengan ketua-ketua kampung dan sebagainya. Kalau boleh saya nak ceritakan sikit apa yang contoh program yang boleh, contohnya pertanian dan makanan. Kita ada contohnya boleh apa komuniti boleh buat, contohnya sistem pembuatan baja organik, perniagaan berkonsepkan karavan ataupun trak makanan, penanaman cili, fertigasi, cendawan hidroponik. Jadi kalau contohnya jahitan dan kraft tangan ni ramai yang wanita di luar sana ataupun lelaki juga di luar sana yang pandai, ada kemahiran. Tapi sekarang ni kita kena himpunkan kemahiran itu dalam menjadi satu bentuk kumpulan komuniti. Dan dia bolehlah, contohnya kalau nak buat baju kanak-kanak, ada orang jahit tepi, ada orang jahit butang, ada jahit apa semua, jadi cantumkan menjadi satu produk dari komuniti. Okey. Kalau kata nak wujud dua, contohlah satu nak buat jahitan, satu lagi nak buat tanam cili, boleh ke dalam satu komuniti tu? Boleh. Cuma dia dalam satu permohonan. Walaupun ada banyak lah yang nak dibuat. Ada banyak program. Jadi pendengar di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk mengikuti program yang cukup hebat ini. Dan juga kita nak berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana, kita nak dengar lagu Sejati. Sesuai lah dengan orang kata topik kita ni, program Sejahtera Komuniti Madani ataupun Sejati Madani. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di PER FM. Di PER FM hari ini mengenai program Sejahtera Komuniti Madani ataupun singkatannya Sejati Madani. Tapi Datuk, tadi ramai pendengar di luar sana dah mula teruja dah ni, apalah komuniti nak rancang, nak buat untuk orang kata menyatu padukanlah penduduk kampung kiranya kan. Okey, jadi mungkinlah mereka ataupun pendengar di luar sana nak mengetahui lah kan, bilakah tarikh permohonan dibuka kepada umum dan bagaimana para pemohon dapat mengetahui status bagi permohonan yang telah dikemukakan. Untuk makluman para pendengar, permohonan program Sejati Madani ini akan mula dibuka mulai 25 Mac 2024, minggu depan. 2 minggu lagi. Sehingga 30 September 2024. Tapi kalau nak tunggu sehingga hujung 30 September tu dah terlambat dah. Sebab ramai yang akan berebut nak dana ini. Sebab kerajaan sediakan 1 bilion. Cuba bayangkan 1 bilion tu, kalau satu komuniti dapat 100,000, berapa ramai yang akan dapat. Jadi akan ada jumlah tertentu yang akan diperuntukkan untuk negeri Perak. Untuk orang Perak saja, untuk rebut peluang ini. InsyaAllah nanti kita akan umumkan berapa nilainya. Tapi saya pasti daripada dana keseluruhan 1 bilion tu mestilah banyak juga Perak dapat ni. Betul, banyak tu. Kalaulah dapat 50 juta untuk negeri Perak ni, ada 500 komuniti boleh rebut peluang ini. Ramai, satu Perak boleh rebut 500 komuniti. Jadi kita bayangkan kesan ke atas ekonomi komuniti akan bertambah baik, di mana
komuniti ni tak perlu pergi bandar, tak perlu pergi keluar daerah untuk bekerja, dapat kerja dalam komuniti sendiri dan menjana pendapatan. Inilah yang peluang yang disediakan oleh kerajaan untuk direbut oleh komuniti-komuniti di seluruh negeri Perak. Jadi nanti apabila kita buka sistem itu melalui talian, jadi permohonan itu akan lengkap akan diproses lah oleh jawatankuasa pemilihan dan kelulusan insya-Allah akan dipengerusikan oleh saya sendiri. Dan adalah juga ahli-ahlinya dia nanti dalam yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang kita buka ini. Jadi insya-Allah nanti dari segi maksudnya prosedurnya semuanya kita akan jelaskan. Dan sekiranya lah ada wakil-wakil komuniti yang nak tahu lebih lanjut, tak sabar, datanglah ke Pejabat Pembangunan Negeri Perak di bangunan tabung haji di Ipoh. InsyaAllah senang saja untuk ke bangunan tabung haji itu, ya datang dan kita akan layan untuk berikan penjelasan lanjut apa yang sebenarnya program Sejati Madani ini. Orang kata bertentang mata tu lebih seronok nak bersembang, nak mengetahui dengan lebih lanjut. Dan juga yang menariknya Sejati Madani ni kita kerja apa yang kita suka. Tapi beramai-ramai secara komoditi. Jadi komoditi. Jangan lepaskan peluang orang Perak ya. Orang kata janganlah tunggu sampai 30 September, 29 September baru nak isi maklumat semua kan. Dana pun dah ingat dah nak habis. Dah nak habis dah. Takut tak dapat je nanti. Jadi kalau boleh rancang dari sekarang, bermula 25 Mac nanti dah boleh isi dah. Itu yang paling penting. Okey. Dan juga Datuk lazimnya dalam mana-mana program kerajaan, sesebuah kejayaan itu diukur dari sudut bagaimana sesebuah program itu dijayakan selari dengan perbelanjaan yang disalurkan oleh pihak kerajaan. Jadi bagi program Sejati Madani ni, apakah mekanisme yang digunakan dalam memastikan keberkesanan program ni? Okey. Untuk makluman para pendengar juga, setiap komuniti bertanggungjawab untuk memuat naik laporan lengkap pelaksanaan program nanti yang melalui sistem Sejati Madani dalam tempoh 14 hari selepas tarikh pelaksanaan program. Ini maksudnya kita akan minta laporan dari masa ke semasa dan insya-Allah akan ada jawatankuasa pemantau di peringkat negeri yang dipengerusikan oleh saya juga, yang kita akan turun padang tengok perkembangan, nak pastikan duit yang kerajaan sediakan itu digunakan dengan sewajarnya. Dan insyaAllah kita, yang paling penting ialah komuniti ini berjaya melaksanakan program ekonomi yang ditawarkan oleh kerajaan ini. Jadi kita akan pantau dan daripada situ kita akan lihat keberkesanan program ini untuk kita harap kajian keberkesanan ini akan dilaksanakan selepas tempoh 3 bulan selepas pelaksanaan program. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar program itu nanti kan. Okey, dan juga umumnya mengetahui bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sering memperkatakan soal tata kelola dan urus takbir dalam kerajaan. Jadi bagaimana pendekatan ini diterjemahkan dalam pelaksanaan program Sejati Madani ini? Okey, dia untuk memastikan pelayanan program ini dilaksanakan dengan sempurna dan mengikut tata kelola yang ditetapkan. Sebenarnya kita dah ada garis panduan yang kita sediakan. Jadi pertamanya kita ada jawatankuasa pemandu yang bertanggungjawab menetapkan strategi dan pelaksanaan dasar berkaitan program Sejati Madani ini, dan program jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Ketua Pengarah ICU JPM dengan keahlian daripada rakan strategik di peringkat persekutuan. Dan di peringkat negeri pula ialah jawatankuasa pemilihan dan keputusan yang bertanggungjawab untuk menerima, menyemak dan menilai seterusnya meluluskan permohonan program dan jumlah peruntukan. Jawatankuasa ini akan dipromosikan oleh Pengarah Pembangunan Negeri Perak, itu saya sendiri, dengan keahlian daripada pegawai daerah dan rakan strategik di peringkat negeri dan daerah, iaitu KKDW ataupun Kementerian Kementerian Desa dan Wilayah, Jabatan Pertanian Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri, Pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEK,
Kemas Negeri dan juga Unit Perancangan Ekonomi Negeri Pejabat SUK Perak. Jadi selain daripada jawatankuasa, peringkat ketiga seperti yang saya sebutkan tadi adalah jawatankuasa pemantau yang tugasnya ialah memastikan kejayaan pelaksanaan program ini. Jadi insya-Allah kita akan teluslah dalam perkara ini. Kita tidak membuat keputusan bersendiri, tetapi dengan nasihat daripada jabatan agensi yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang dimohon oleh komuniti nanti, insya-Allah. Kalau ikutkan buat bersama-sama lah kiranya. Ya, betul. Okey, jadi mungkin kita nak tahulah siapakah rakan strategik bagi program Sejati Madani ni. Okey. Berdasarkan sektor tumpuan yang kita sebut tadi, yang mengikut kepakaran. Jadi untuk sektor pertanian dan makanan, rakan strategik lah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Untuk sektor jahitan dan kraftangan, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ya. Untuk sektor herba dan kesihatan, yakni Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk sektor pelancongan dan hospitality, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Dan untuk sektor aktiviti hijau dan kitar semula, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT. Jadi penglibatan kementerian ataupun rakan strategik tadi bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan sumber rujukan kebolehbelaksanaan pemilihan program yang dikemukakan oleh komuniti. Selain itu, peranan rakan strategik ini adalah signifikan dalam jawatankuasa pemilihan dan kelulusan bagi mengelak berlakunya pertindihan program dan pemberian dana kepada komuniti yang sama. Jadi kita sebut tadi syaratnya satu komuniti, satu satu permohonan, tetapi boleh pelbagai program. Pelbagai program. Jadi itu yang menarik tu. Yang istimewanya berkaitan dengan program ni kan. Ya, kita juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi bagi menyelaras dan pelaksanaan pelan komunikasi lah. Yang ni benda ni kita nak maklumat ni sampai ke setiap ceruk komuniti supaya peluang ni jangan dilepaskan. Yeah. Jadi kita akan teruskan pelaksanaan dengan Perak FM dan sebagainya untuk memastikan maklumat tentang program ni sampailah kepada semua masyarakat. Jadi pendengar-pendengar di luar sana, jangan lepaskan peluang sekali lagi lah. Kita nak maklum, rebut peluang yang ada ini. Sebab program ni ikut apa yang anda minat, apa yang anda suka buat beramai-ramai. Tak payah kita nak merantau keluar, duduk di kawasan kita, kita majukan negeri Perak kita sendiri. Itu yang kita mahukan. Jadi mungkinlah di akhirnya mungkin ada pesanan ataupun kata-kata yang ingin Datuk sampaikan kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Mungkin orang-orang muda yang berminat nak menyertai program ni. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan. Bila sebut orang muda tu, himpunan orang muda ni bentuk satu komuniti, mohonlah dengan kita segera. Betul. Jadi inilah peluang, tak payah keluar ke mana-mana, duduk di kampung, duduk di komuniti dan rebutlah peluang ini. Sebab kita melihat bahawa program Sejati Madani ini berupaya untuk meningkatkan sosioekonomi di peringkat akar umbi bagi mendukung usaha memartabatkan ekonomi komuniti. Jadi rebutlah peluang ini sebaik mungkin kerana ini peluang terbaik kepada warga Perak ini, khususnya di mana-mana pula, di kampung, di bandar dan sebagainya, untuk memajukan ekonomi dan untuk mengoptimalkan pendapatan lah. Jadi bagi cara ringkasnya, rebutlah. Jangan tunggu lagi. Kalau nak maklumat lanjut, datanglah ke Pejabat Pembangunan Negeri. Kita akan berikan penjelasan. Dan yang paling penting ialah 25 hari bulan berpusu-pusulah masuk permohonan tu melalui laman web yang kita sediakan. Sebab jika lambat, rugi. Siapa cepat, dia dapat. Ya, jadi dari sekarang dah boleh buat meeting dah, Datuk. Dah boleh panggil dah penduduk-penduduk komuniti, rancang apa yang nak buat yang terbaik untuk negeri Perak kita ni, untuk mewujudkan usahawan-usahawan yang lebih berjaya lagi sebenarnya. Okey, jadi Datuk, terima kasih banyak-banyak. Jadi satu lagi, sekiranya pemimpin masyarakat juga mendengar, inilah peluang mereka untuk membimbing komuniti untuk bersama-sama menggembling tenaga membuat permohonan. Jadi mungkin komuniti tu dia ada minat, tapi dia tak ada
keberanian. Jadi harap pemimpin masyarakat bantu Ya, betul. untuk merebut dana yang disediakan oleh kerajaan ni. Banyak ya. Banyak, memang banyak betul. Jadi orang kata inilah salah satu cara yang boleh dilakukan untuk berbakti kepada komuniti yang ada di sekeliling kita kan. Dengan setiap orang ada kepakaran masing-masing, ada kemahiran masing-masing. Jadi inilah ruangnya. Ya. Okey, jadi Datuk ada lagi yang nak Ya, disampaikan? hari sekali saya ucapkan banyak terima kasih lah kepada Perak FM kerana menjemput kami. Dan kita harap mesej ini sampai segera kepada komuniti. Dan kita harap program ini akan mendapat sambutan. Ya. Kerana dana yang disediakan oleh kerajaan ini sangat besar. Betul. RM1 bilion untuk direbut oleh semua komuniti di Malaysia ini. Ya. Dan untuk negeri Perak, insya-Allah tidak kurang daripada 50 juta kita sediakan untuk untuk direbut oleh komuniti. Jadi jangan lepaskan peluang Jangan sekali lepaskan lagi. peluang. Biar mereka terfikir-fikir sampai 25 hari bulan ni kan, betul. supaya tidak lepaskan peluang ini. Jadi Datuk, terima kasih banyak sudi bersama dengan kita di Perak FM untuk berkongsi dengan pendengar-pendengar kita mengenai program yang cukup hebat ini, program Sejahtera Komuniti Madani atau singkatannya Sejati Madani. Semoga ia boleh memberi manfaat kepada seluruh orang Perak terutamanya. Jadi terima kasih Datuk. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Datuk ya. Okey, terima kasih. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Itu dia, kita baru saja bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Syamsul Zaman bin Haji Sulaiman, Pengarah Pembangunan Negeri Perak, Pejabat Pembangunan Negeri Perak, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Perak FM. Tentunya ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.